Sekali lagi kita tanya siapa Arab nak tolong. Padahal Saudi sepatut buat perjanjian dengan Israel dan capai damai, ya, dan selesaikan masalah Palestin. Nampaknya kita sebenarnya tak nak itu berlaku. Kita nak peperangan. Kita nak drama, emosi, kebencian antara satu sama lain. Ini adalah iblis dalam manusia. Saudi sepatutnya dah buat perjanjian damai dengan Israel, iaitu sehari selepas serangan kononnya Hamas dari Gaza kepada Israel. Saya kata kononnya kerana saya percaya dia dirancang. Kita tengok dari dulu lagi, bukan Zionisme yang cetuskan masalah ini, yang cipta Israel. Ia tercetus daripada kebodohan orang kita juga yang nak fahaman perkauman, nasionalisme, fasisme. Raja Hussein Jordan, sama ada dia sendiri atau dicucuk, bahawa dia boleh jadi ketua negara-negara Arab kalau berpecah daripada Osmania yang dikatakan Turki, bukan bangsa Arab, Arab untuk Arab, ya. Akhirnya berpecah, Syria, Hijaz jadi Saudi, Jordan, lepas tu Qatar, Bahrain, Oman, UAE, kan, dengan Mesir dan juga negara-negara Arab Utara, Afrika lain dan juga Nusantara, semua berpecah belah. Dan kita boleh tengok apa berlaku kat tanah Melayu bersama. Jadi kalau perjanjian itu, kalau Hamas tak serang, kononnya Hamas tak serang Israel, perjanjian sudah dimeterai, damai akan berterusan. Kalau kita nak kata hospital yang kena bom teruk macam ini, Biden nak lawat Israel sekarang, Saudi sekarang, tak mungkinlah boleh perdamaian. Dia kena tunggu macam dulu, bertahun-tahun dulu ada hijacking lah Palas ni masa Olimpik, masa intifada, masa PLO yang lebih moderate diganti oleh Hamas, dengan dicipta, disokong oleh Israel sebenarnya, disokong oleh pelobi. Ini elit lah, kapitalis ni, di belakang tabir, di belakang media. Media hari-hari sekarang mainkan kebencian, benci, kerana mereka boleh jual senjata, mereka boleh cari untung daripada konflik ini. Ya, ini yang cetus buat Rusia pergi serang Ukraine. Sekarang mereka nak buat China serang Taiwan, ambil Taiwan, hak dia. Tapi China tahu, dia senyap. Dan China cuba pendamaikan balik ni keadaan. Dia panggil Rusia, panggil Amerika, panggil Saudi, panggil kontak dengan Mesir. Kenapa tak bagi pelarian Gaza lari? Kenapa buat lagi krisis kemanusiaan? Tapi China, ada orang cuba tumakan balik negara China. Jadi bila akan kesudahan? Orang kata harakan Imam Mahdi. Saya kata tidak ada Imam Mahdi, dan saya akan bagi lagi satu klip lebih menguatkan lagi hujah saya. Sentiasa saya bagi. Kerana kalau kita ikut Quran, pertama, kita tak boleh panggil diri kita orang Islam. Islam ini bukan takrif perkauman, bukan keturunan. Islam adalah satu makam, satu manusia, insan, kumpulan jemaah yang bersetuju ubudiyah kepada Allah, memilih untuk ia kena budu wa ia kena stain, hanya meminta kepada Allah. Dan diperintahkan dalam Quran banyak ayat, ya, menyatakan jangan serang dulu. Dia selalu defensif, ya. Dan ini sunnah Nabi. Tapi kita sudah tak ikut, kita naikkan semangat, gunakan label Islam. Dan apakah Allah reda? Ini soalannya. Tadi orang bertanya, awak buat ni, awak menganggap diri kamu nak syahid dan sebagainya, apa sebenarnya perintah Allah? Dan bukankah Allah atas segala sesuatu berkuasa? Ini ujian Allah. Haukum mauta wa hayat, untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Ayat 2 surah Al-Mulk. Bukan saya bangga nak tunjuk saya boleh baca, tapi maksudnya dia semua menentang kita. Hanya segelintir saja orang yang faham, yang sedar dan bertindak mendamaikan keadaan. Dulu Salahuddin Ayyubi, dia boleh balas dendam di Baitul Muqaddis kerana Kristian masa perang salib pertama tu, bila mereka merampas Baitul Muqaddis, mereka pergi kupung orang pergi haji, mereka pergi ambush, sang hendap orang yang nak pergi haji itu disembelih semua. Sembelih. Orang Islam disembelih yang nak pergi haji. Kapal ditenggelamkan. Ya?
di Baitul Muqaddas, orang Islam semua dibunuh. Bila Saudi Ayubi datang balik, kita boleh kata, oh, kita balas dendam, siapa nak tolong kita? Allah. Ya, dan Saudi Ayub dia boleh memaafkan dan diperintahkan orang dia jangan apa-apakan wanita, kanak-kanak, orang tua dan harta rampasan ke apa ke, gundik-gundik ke, hamba-hamba seks dia boleh rampas, dia bebaskan, dia beli dan dia bebaskan mereka dan tak cukup duit dia habis duit dia, habis semua emas yang dia boleh rampas dari Baitul Muqaddas. Dan abang dia, adik-beradik, saudara Saudi Ayubi itu keluarkan juga duit mereka. Tengok dinar beli hamba-hamba tawanan perang dan dikata kamu bebas. Ramai memeluk Islam tu. Ramai kembali dan kata diberi nyawa kerana Allah wa Rasul dan jemaahnya sebenarnya. Ya. Tapi kita tengok, saya kata bukan Hamas atau bukan orang beriman yang serang Israel kerana kanak-kanak dibunuh, wanita dibunuh. Bila kita tembak bom, kita fikir dah dia boleh kena kepada orang bukan combatant, bukan yang berperang. Dilarang dalam Islam. Kita sebagai orang Islam, bila tak boleh pokok pun tak boleh potong. Tanakan tak boleh dibunuh. Ini bukan cara perang Islam. Islam, Allah letakkan syarat-syarat ini supaya dunia boleh lihat rahmatul lil alamin. Itu kebaikan Islam. Dan bedak. Ini menarik orang kepada Allah. Kerana hanya Allah nak suruhan dia. Ya? Hanya Allah memuji diri dia. Hanya Allah sifatnya Ar-Rahmanir Rahim. Tapi bila kita ingkar, kita tengok, kita lemah. Kita berpecah belah. Doa kita tak dijawab. Kenapa? Ada sebab. Jadi, berharap orang jangan troll kenyataan saya ini, tak faham. Tak apa, saya akan terus menerangkan dengan ayat-ayat yang jelas daripada Allah, bahawa kita tak boleh anggap diri kita pada pihak yang benar. Ya? Kita mesti sentiasa beristighfar, ya? Bertasbih dan innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wa fal. Bila kamu lihat pertolongan Allah, pembukaan, yang bawa pembukaan idza jaa nasrullahi wa fal wa ra'aitan nasa yahuluna fi dinillah afwaja. Kamu akan lihat manusia berduyun-duyun macam ombak berduyun masuk ad-dinullah dengan banyaknya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian bertasbih kepada Allah, memuji dia dan beristighfar kepada dia. Innahu kana tawwaban. Kerana sesungguhnya kepada dia kita semua berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.